Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, Berita Pagi Sabah edisi Rabu 22 Mac 2023. Saya Sabrina Baas. Ekonomi Sabah perlu berkembang menghampiri 70 bilion ringgit berdasarkan populasi 4 juta penduduk bagi mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK negara. Sabah juga seharusnya perlu bergerak menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mampan selain menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata kerajaan Sabah serius dalam menangani isu kekurangan buruh selain mempertingkat kualiti modal insan ke arah memacu pertumbuhan ekonomi selain mendapatkan input atau cadangan daripada pemain-pemain industri. Saya haraplah selepas forum ini kita ada lebih banyak lagi idea untuk menyelesaikan masalah kita. Dan seterusnya mungkin dengan idea yang ada di sini bercampur dengan data yang kita ada, kerajaan bolehlah menetapkan ataupun menggubal dasar yang sesuai dengan keadaan kita supaya kita dapat menyelesaikan masalah yang ada sekarang. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Forum Kekurangan Buruh dan Isu Pekerja Asing di Wisma IDS Kota Kinabalu. Datuk Jeffrey yang juga Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan berkata pelbagai inisiatif disediakan kerajaan bagi menangani isu kekurangan buruh antaranya pendataan digital, penguatkuasaan ordinan buruh, penubuhan semula Jabatan Tenaga Kerja Sabah dan Kementerian Sumber Manusia Sabah serta cadangan penggunaan teknologi inovatif dan internet. Majlis Perbandaran Sandakan MPS menjadi pihak berkuasa tempatan PBT pertama di Sabah menerima pentauliahan pensijilan Anti-Bribery Management System ABMS ISO 37001-2016 daripada NIOSH Sertifikat Sdn Berhad. Penyerahan pentauliahan pensijilan tersebut disempurnakan Wakil NIOSH Dr. Haji Shahruddin Syari kepada Presiden MPS Henry Idol disaksikan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam. Datuk Dr. Joachim Gunsalam yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan berkata pensijilan ini amat bermakna dan relevan dalam bidang kuasa pihak berkuasa tempatan untuk mengelak, mengesan dan bertindak ke atas sebarang kes salah laku rasuah. Dengan adanya pensijilan ini, tahap perkhidmatan di MPS ini akan lebih baik, lebih cekap seperti mana dalam pensijilan itu menolak rasuah di kalangan semua golongan pihak berkuasa tempatan. MPS adalah satu perintis, it's a pilot project. Kita juga harap semua PBT di negeri Sabah ini akan dapatkan pensijilan ISO ini. Perancangan kita adalah lebih kepada langkah-langkah pencegahan kepada rasuah dalam semua proses kerja yang dilakukan, aktiviti-aktiviti yang dibuat oleh MPS. Mereka ditemui selepas majlis pentauliahan berkenaan di Dewan Masyarakat di Sandakan. Dalam majlis sama, Datuk Dr. Joachim Gunsalam turut melancarkan pelan anti rasuah organisasi MPS 2022 hingga 2026. Kota Kinabalu dipilih sebagai penganjur Tamasya Sukan Saga edisi ke-10 yang akan berlangsung 16 hingga 22 Disember tahun ini setelah tertangguh penganjurannya pada tahun 2021 akibat COVID-19. 10 sukan wajib dipertandingkan antaranya badminton, bola sepak, bowling padang, berbasikal dan hoki, manakala 13 acara sukan pilihan pula antaranya melibatkan angkat berat, bola jaring, golf, pimpong dan e-sport. Objektif penganjuran sukan e-sport. Medium promosi sukan elektronik kepada para belia negeri Sabah sebagai pendedahan dan persiapan penganjuran sukan elektronik di Tamasya Sukan Sabah Saga tahun 2023. Membentuk hubungan silaturahim dan jaringan kerjasama yang baik antara pasukan, pemain, penajah dan pemimpin setempat. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat Jawatan Kuasa Induk Sabah Games Saga ke-10 di Kota Kinabalu. Terdapat beberapa lokasi pertandingan akan terlibat antaranya Pinampang, Kota Belud, Ranau, Putatan, Keningau dan Tuaran selain Kota Kinabalu sebagai tuan rumah.
Pada edisi ke-9 Temasa Sukan Saga 2019, daerah Keningau merupakan penganjur dengan penyertaan 27 kontingen seluruh Sabah. Terdahulu dalam mesyuarat sama juga telah memutuskan penganjur bagi edisi ke-11 iaitu daerah Tawau dipilih bagi tahun 2025 dan Sandakan bagi tahun 2027. Huazong Malaysia dan Dewan Perhimpunan Cina Sabah menyeru Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah supaya terus mengukuhkan kerjasama dengan China. Pengukuhan kerjasama dalam pelbagai bidang itu diyakini berupaya menarik lebih ramai pelabur Cina dalam menyuburkan ekonomi di negara ini. Presiden Huazong Malaysia Tan Sri TC Goh berkata melalui kekuatan yang kukuh dan teknologi canggih untuk menubuhkan kilang dan melabur, terutama dalam era pasca wabak COVID-19, pengaruh besar dan modal China mampu membantu mengukuhkan dan mempercepatkan proses pemulihan ekonomi Malaysia khususnya di Sabah. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis jamuan makan malam sempena lawatan menteri di Kedutaan China di Malaysia Tang Rui ke Sabah di Kota Kinabalu. Turut hadir Konsul Jeneral China di Kota Kinabalu Huang Shifang. Tan Sri TC Goh berharap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor dapat mengetuai pemimpin ahli perniagaan Cina dan masyarakat Cina di negara ini dalam mengatur lawatan rasmi ke China dalam masa terdekat. Lawatan itu diharap dapat mempercepatkan dan menggalakkan lagi hubungan persahabatan antara kedua-dua negara sekaligus mengukuhkan lagi kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang termasuk ekonomi, perdagangan, pelancongan, budaya dan seni. Kaki tangan kerajaan perlu meningkatkan produktiviti mutu kerja dan kecemerlangan dalam melaksanakan tugasan yang diamanahkan demi kemakmuran rakyat. Mereka juga perlu menjadi penggerak merealisasikan Pelan Pembangunan Hala 7 Sabah Maju Jaya, SMJ dan Malaysia Madani. Pembantu Menteri Kerjaya Raya Datuk Robert Tauik berkata hanya kesedaran terhadap amanah dan tanggungjawab membawa kecemerlangan tugasan masing-masing. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Bingkor berkata demikian ketika berucap merasmikan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC Pejabat Daerah Keningau dan Pejabat Daerah Kecil Sok tahun 2022 di Keningau. Sementara itu dalam majlis berasingan, Pegawai Pendidikan Daerah Keningau Johari Sabin mengajak pemimpin dan pendidik agar terus cekal berusaha dalam memacu perkembangan diri dan sahsiah murid. Beliau berkata demikian pada Majlis Apresiasi Hal Ehwal Murid Daerah di Keningau. Lebih 10 anugerah disampaikan pada majlis ini, antaranya Anugerah Prestasi HEM Sekolah Rendah dan Menengah, Anugerah Pengurusan RMT dan turut disampaikan apresiasi kepada guru penolong kanan yang telah bersara. Program gotong royong yang dianjurkan pelbagai pihak berupaya menyemarakkan semangat bermasyarakat selain merapatkan lagi ukhuwah dalam kalangan penduduk setempat. Amalan tersebut turut mendidik penduduk bahawa pentingnya menjaga kebersihan dan keindahan di kawasan perumahan masing-masing. Inilah yang kita sangat-sangat harapkan ya, agar masyarakat kita pada hari ini dapat meneruskan kerja amal gotong royong ini, kerana saya melihat bahawa kerja-kerja gotong royong ini semakin hari semakin merosot ya di kalangan masyarakat kita. Jadi alhamdulillah pada pagi ini saya melihat begitu ramai sekali, terutama sekali anak-anak muda kita. Kami berkolaborasi untuk silaturahim lah. Jadi kami sudah rancang perkara ini setiap tahun kita akan buat. Tapi ini yang julung-julung kalinya dibuat beramai-ramai lah di antara beberapa kampung yang ada di Batu Empat. Semua terlibat, alhamdulillah lah ramai yang hadir, termasuk orang-orang muda dan masyarakat di kampung. Ini tujuannya untuk silaturahim dan aktiviti sebelum puasa. Mereka berkata demikian selepas menghadiri gotong royong bersama belia Kampung Batu Empat di tanah perkuburan orang-orang Islam Batu Empat di Tawau. Hadir sama Ahli Parlimen Tawau, Lo Sufui. Jabatan Penyiaran Malaysia RTM Sabah terus menyantuni golongan yang memerlukan menerusi program Jelajah Ramadan RTM. Antara berlangsung ziarah ke Masjid Al-Hidayah Sabang Baru Numbak dan Surau Istiqomah Taman Ulvia Kepayan sekaligus menjadi lokasi terakhir bagi program Jelajah Ramadan RTM Sabah pada kali ini. Hari ini kami pergi ke dua lokasi, satu lagi di Masjid Al-Hidayah Kampung Numbak Baru Manggatal dan ini adalah lokasi yang terakhir untuk jelajah Sabah FM untuk jelajah Ramadan kali ini. Dan kami
mengharapkan lagi insyaAllah pada tahun akan datang lagi kita ada lebih ramai lagi gerakan strategik yang turut tampil lah untuk sama-sama menjayakan jelajah Ramadan RTM. Saya bagi pihak Masjid Al-Hidayah selaku pengerusi mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih dan amat mengeluhkan sumbangan seumpama ini, terutamanya sumbangan daripada RTM, Bank Rakyat, Yayasan Kebajikan Sabah. Ribuan terima kasih daripada kami pihak Masjid Al-Hidayah. Kami ingin merakamkan ucapan berbanyak-banyak terima kasih kepada pihak RTM yang memilih Surau Istiqamah sebagai salah satu destinasi untuk program Jelajah Ramadan RTM. InsyaAllah sumbangan-sumbangan yang diberikan ini kita akan gunakan untuk program-program sepanjang bulan Ramadan ini, khususnya majlis berbuka puasa dan juga sumbangan-sumbangan yang lain kepada fakir miskin. Hampir RM10,000 disumbangkan Kelab Brotherhood Traka Sabah kepada Surau Al-Falah, Kampung Sumbiling Baru, Keningau bagi membantu penduduk beragama Islam khususnya mencalang Ramadan. Sumbangan berupa dana dan Al-Quran berkenaan disampaikan sendiri pengerusi Kelab Brotherhood Traka Sabah, Jebat Agus Sirajuddin. Ketika ditemui, Jebat Agus berkata program berkenaan adalah kesinambungan daripada program sebelumnya, iaitu membantu membina Masjid Mahat Tafiz Imam Ash-Shafi'i di Kampung Bolong Tuaran dan bantuan sebuah rumah anak yatim di Lahad Datu. Menurutnya, aktiviti ini turut berupaya merapatkan lagi hubungan lebih 1,000 ahli kelab dengan masyarakat melalui penganjuran aktiviti yang sihat. Jelas Jebat lagi, sejak ditubuhkan pada tahun 2000, Kelab Brotherhood Traka Sabah turut bercadang akan menganjurkan lebih banyak program seumpama akan datang. Sementara itu, pengerusi Surau Al-Falah Kampung Sumbiling, Muhammad Ridwan Abdullah berterima kasih dengan sumbangan berkenaan sekaligus memudahkan penganjuran pelbagai aktiviti keagamaan sepanjang bulan Ramadan dan Syawal tahun ini. Muhammad Ridwan turut mengalu-alukan Badan Persatuan dan Orang Ramai untuk tampil menyalurkan bantuan bagi penyediaan kelengkapan tambahan di surau berkenaan. Sekian berita pagi Sabah, saya Sabrina Baas. Salam Malaysia Madani. Angkat tangan semua, tunjukkan lambang kemesraan kita.